record. Hari ni saya cuba record lah. Harap hari ni dapat record dan berjalan dengan lancar lah. Okey, sebelum saya nak sambung kelas pada hari ini, ada soalan tak nak tanya untuk kelas 2 minggu lepas? Minggu lepas kita tak ada kelas kan? So saya nak tahu ada soalan tak nak tanya untuk 2 minggu lepas, topik set ataupun topik metrik yang awak nak tanya. Boleh tak saya tengok muka semua? Setakat ni kehadiran baru 49 orang. Kita ada 63 orang pelajar 48 baru. Okey. Okey, cuba tunjuk muka masing-masing. Orang ini mana? Tak nampak? Nelly Zati, Syamila, Asmaliza, Awis. Saya tak nampak muka masing-masing ni. Cuba tunjuk muka masing-masing. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Cuba tunjuk muka masing-masing kelas. Okey. Aisyah ada. Okey. Lagi? Okey, yang lain tu, dalam masa yang sama saya nak you cuba tunjuk muka masing-masing ya untuk kelas hari ini. Okey, saya akan untuk Meet, untuk team sekarang ni dia dah ada apa tu untuk kehadiran lah. So automatic dia akan download kehadiran hari ini. Okey, ada soalan tak nak tanya untuk topik kita yang sebelum ni? Metrik ataupun topik set lah sebelum saya sambung untuk topik hari ini. Ada nak tanya tak? Tak ada. Semua okey. Tapi bila nak buat quiz masing-masing kata tak boleh doktor, tak faham. Pula kan? Macam mana tu? Okey, minggu depan cuti midterm kan? So tak ada kelas. So minggu lagi satu, minggu ke-9, hari Ahad pukul 3, automatik terus buat test tau. Kita akan ada kelas tapi saya akan terus buat test. Tajuk yang masuk adalah tajuk graf, metrik dengan tajuk set lah, iaitu 3 topik yang awak akan belajar sampai hari ni lah. Persen, 20%, berapa markah saya tak pasti lagi, saya masih belum buat soalan lagi. Tapi markah dia mungkin around 60 markah lah macam gitu. 60 dan dia akan carry mark adalah 20%. Okey, boleh? Okey, so kita terus mula kelas hari ni. Kalau dah tak ada soalan tu saya terus kelas mula hari ni. Okey, untuk hari ni saya akan, okey sebelum tu nampak tak topik kat depan ni kelas? Yang saya share kat depan ni nampak tak? Nampak. Belum lagi doktor. Nampak. Okey, ada yang nampak, ada yang tak. Okey. Okey, hari tu saya dah bagi lecture tentang topik set lah, di mana hari tu saya baru lecture simple tentang set, iaitu tarikh set, apa yang kita sebut sebagai rujukan set. Ni saya recall balik subset. Kemudian apa lagi, nota saya akan bagi hari ni. Okey, tapi kemudian hari ni saya akan sambung untuk topik operasi set lah. Okey, untuk operasi set, saya cuba zoomkan dulu. Okey, untuk operasi set, kita ada, yang ni sudah selesai, saya dah lecture 2 minggu lepas tapi saya ulang balik lah. Operasi set yang pertama kita ada, iaitu kita sebut sebagai kesatuan. Kesatuan bermaksud iaitu kita buat operasi tambah. Kalau awak lihat pada gambar rajah kawasan Belorik kat depan ni, A dengan B adalah 2 set yang berbeza tetapi dia combinekan menjadi satu set. Okey, kalau lihat pada contoh, okey nak tengok contoh kat depan ni. Okey, contoh 1.16, jika diberi A ialah 1, 2, 3, 4 dan 5, B 2, 4, 6. Oleh itu dia menggunakan U. U bermaksud adalah kesatuan kan? Okey, good. Kesatuan iaitu tambah. Jadi kita tambah saja. Tetapi yang redundant, contoh macam 2 dengan 4 ni berulang kan? So kita tak perlu nak buat 2 kali. Kita just buat sekali saja. Jadi kita combine A dan juga B. Okey, ini jawapan dia lah. Ini kalau soalan kesatuan.
Kalau tak faham terus tanya Okey, persilangan pula adalah untuk unsur yang sama yang bersilang. Kalau awak lihat pada gambar Raja Van kat depan ni, yang bersilang yang bertindih ni. Okey. Okey, kita lihat pada gambar contoh kat bawah dia. Okey. Tengok contoh, kalau dia kata A masih lagi sama A dengan B 1 hingga 6, B 2 hingga 10, tentukan set N. N iaitu bersilang, jadi kita lihat mana yang sama iaitu 2, 4 dan 6. Jadi jawapan awak kena bermula dan berakhir dengan penutup kurungan dan just tulis unsur yang bertindih atau bersilang saja. Ini kalau guna simbol N. Okey, boleh tak kelas? Faham tak yang ini? Faham. Okey. Pula set pelengkap. Set pelengkap adalah set yang tidak ada di dalam unsur A. Contoh, diberi A adalah apa unsur yang ada dalam set A. Pelengkap adalah yang melengkapi set A. Contohnya yang tidak ada dalam unsur A, kita lorikkan di kawasan luar di mana dia menggunakan simbol koma ke atas ni. Okey, tak apa, kita tengok contoh dia. Kalau saya laju bagi tahu saya cuba slowkan. Okey, biasa pelajar kadang komplain saya ngajar laju. Saya pun tak perasan saya ngajar laju. Okey. Contoh dia, jika diberi universal, universal adalah set keseluruhan lah yang ada dekat suatu kawasan tu, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ialah set semesta, bermakna set semesta keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam suatu. A pula adalah 2, 4 dan 6. Dapatkan set pelengkap. A pelengkap ni kan. Jadi ialah A pelengkap adalah apa yang tidak ada di dalam A ni. Contoh A ada 2, 4 dan 6 kan. Jadi set pelengkap dia adalah yang tidak ada dalam A adalah 1, 3, 5 dan 7. Ini adalah set pelengkap. Di mana dia menggunakan simbol koma ke atas ni. Okey, seterusnya set beza, set terasing dan beza antara set. Okey, sesuatu set itu dikatakan terasing jika tidak ada yang bersilang. Okey, contoh A diberi 1, 2, 3, 6. B pula diberi 5, 7, 8. Okey, ada tak yang bersilang antara dua ni? Ada tak yang bersilang A dengan B? Tak ada. Okey, tak ada yang bersilang, maka dia adalah set terasing. So kalau soalan tanya, nyatakan set yang diberi adalah set terasing ataupun tidak, awak tengok bersilang. Kalau tiada bersilang adalah set terasing. Tapi sekiranya diberi A adalah 1, 2, 3 dan B adalah 3, 4 dan 5. So A dengan B yang bersilang adalah 3 kan? Oleh itu A and B ini adalah bukan set terasing. Maknanya dia saling melengkapi lah. Set terasing tu maknanya dua-dua tu berbeza set dia. Okey. Ini contoh dia dah bagi. Kita lihat pula contoh kat bawah. Okey. Beza antara set. Beza ni kita guna simbol tolak lah. Iaitu kita nak buat contohnya A tolak dengan B. Kalau kawasan berlorik ni dia punya rajah seperti dekat dalam depan ni lah. Okey, kalau ini dalam bentuk gambar rajah berlorik. Tapi kalau kita tengok dalam bentuk soalan. Okey, jika diberi A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B pula 2, 4, 6 dan 8. Dapatkan A tolak B. Bermaksud A tolak B adalah yang tak bersilang. Contoh yang bersilang adalah 2, 2, 4, 6 dan 8. Jadi yang tak bersilang ini adalah 1, 3, 5 dan 7. Ini adalah jawapan dia lah, iaitu jika soalan kata A tolak B, kita akan tengok yang tak bersilang. Okey, kalau yang bersilang adalah 2, 4, 6 dan juga 8. Okey, kemudian tengok pula contoh soalan seterusnya. Okey, petak set.
Okey, yang ini soalan ni dia akan tanya apakah yang disebut petak set. Okey, syarat untuk petak set yang pertama adalah unsur mesti di dalam S. Yang kedua, kedua-dua set tiada bersilang, tak boleh bersilang. Okey, ini adalah syarat dia. Okey, lihat pada contoh. Kalau lihat pada teori ni dia agak susah nak faham, so kita refer kepada contoh dia. Okey, tengok contoh dia. Okey, kita cuba buat satu persatu. Katakanlah S 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan dia ada subset dia tu, dia ada anak set dia iaitu A, B, C dan juga D. So dia kata, adakah A dan B petak bagi S? Soalan dia kata, adakah set yang berikut petak bagi S? So kita lihat satu persatu. Untuk soalan satu dia kata A dengan B. Okey, so kita lihat dulu. Untuk A adalah 1, 2 dan 3. Manakala untuk B adalah 4, 5, 6 dan juga 7. Okey, kita kena lihat S. Okey, tengok S yang ini. S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Okey, syarat dia, set subset perlulah unsur-unsur dia mesti ada dalam S. Okey, untuk A, 1, 2 dan 3, kesemuanya ada dalam S. B pula 4, 5, 6 dan 7 pun sama ada dalam S. Dan syarat yang kedua, kedua-dua ni tidak boleh bersilang. Okey, kalau awak lihat kedua-dua ni tidak ada yang bersilang kan? Okey, jadi untuk nombor 1, A dan B ialah petak bagi S. Okey, boleh kelas? Boleh. Okay. Nombor 2 pula dia kata jika C dan juga D. Okey, pertama kita lihat C. C adalah 1, 2, 3 dan 4. Manakala D adalah 5, 6, 7 dan 8. Lagi sekali saya tulis untuk S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, kita lihat syarat pertama C dengan D. Okey, C 1, 2, 3, 4. Kesemua unsur itu ada dalam S. Tengok D 5, 6, 7. Ada dalam S tetapi 8 tidak ada di dalam S. Oleh itu syarat pertama dia tak boleh. Sebab kesemua set di dalam subset, kesemua unsur dan subset perlu ada di dalam S. Oleh kerana 8 tidak ada di dalam petak S, maka C dengan D bukan petak bagi S. Kalau dia kena, kedua-dua syarat tu dia kena melengkapi. Kalau salah satu syarat dia tak lengkap, maka automatik dia bukan petak S. Okey, lihat pula yang nombor 3, A dengan D. A 1, 2, 3, D 5, 6, 7, 8 pun sama. Okey, untuk A ni dia memang ada dalam S kan? Tetapi D 5, 6, 7, 8, 8 ni tidak ada di dalam petak S. Oleh itu AD bukan petak bagi S kerana tengok contoh dia kata kerana 4 adalah unsur bagi S tetapi 4 adalah bukan unsur bagi A. Tengok 4 pun dia tidak ada. A, okey saya tulis kat sini. A adalah 1, 2, 3. Kemudian D adalah 5, 6, 7, 8. Syarat yang pertama 8 ni tak boleh ada sebab tak ada dalam petak S. Syarat yang kedua, kalau kita combine ni nombor 4 tidak wujud padahal nombor 4 ni perlu ada dalam petak S. Okey, kalau kedua-dua set ni, kalau salah satu unsur tidak ada di dalam petak S pun tak boleh. Tengok dia kata kerana 4 adalah unsur bagi S tetapi 4 tidak ada dalam A, 4 juga tidak ada dalam D. Jadi dia pun adalah bukan petak bagi S. Okey, faham tak yang ini? Okey. Yang terakhir B, C bukan petak kerana B and C tidak boleh bersilang. Kita lihat B dengan C. Syarat dia tidak boleh bersilang tetapi B, C ni dia ada unsur yang bersilang. Nampak 4 yang bersilang kan? So automatik dia bukan petak S sebab syarat dia kedua-dua set tidak boleh bersilang. Itulah jadi kalau lihat pada contoh 1.22 ini cuma soalan satu saja yang petak bagi S. Okey, jadi kalau soalan dia tanya
jika diberi yang berikut, adakah dia petak bagi S? So, kena ingat syarat dia pertama, kesemua unsur dalam kedua-dua set perlu ada dalam petak S, dan yang kedua, kedua-dua set itu tidak boleh ada yang bersilang. Okey, seterusnya. Untuk jujukan ni saya rasa tak ada masalah lah. Jujukan ni just kalau set soalan dia tanya nyatakan unsur yang wujud di dalam set tu, kita boleh buat dalam bentuk macam gini, ataupun yang macam saya ajar 2 minggu lepas, kita boleh buat 10 lebih kecil daripada 1 ke, ataupun integer lebih kecil daripada 10 ke. Okey, tengok pembahagi sepunya terbesar. Okey, ni pernah keluar soalan final, saya tak ingatlah berapa tahun lepas. Di mana soalan kebanyakan pelajar dia lupa nak study yang ini lah, walaupun slide tajuk ni cuma 2 slide saja, tetapi soalan ni sebenarnya amat senang. Okey, pembagi sepunya terbesar. Okey, jika diberi soalan adalah 105 dan 30. So dia kata cari sepunya pembahagi sepunya terbesar. Pertama awak kena lihat istilah pembahagi. Bila pembahagi bermakna kita guna operasi bahagi. Okey, cari yang pertama adalah 30 dan 105. Tak kisahlah nak buat yang mana dulu. 30 boleh dibagikan dengan nombor berapa di mana tidak ada baki. Contoh 30 kita boleh bagi dengan 1, boleh bagi dengan 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Kita tak boleh bagikan dengan 4 sebab kalau bagi dengan 4, contoh kalau 30 bagi dengan 4, dia tak dapat nombor bunda, dia akan ada baki 2. Jadi tak boleh tulis 2 dalam, tak boleh tulis 7 di dalam nilai pembagi 30. Okey, bila dah selesai 30, kita tengok pula 105. 105 boleh bagi dengan 1, 3 ni saya dah tuliskan, just follow je. 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 dengan 105 lah. Okey. Kemudian bila dah dapat jawapan macam gini, apa yang awak kena buat, awak tengok yang mana sama, bersilang. So kita akan lihat yang bersilang. Yang bersilang adalah 1, 3, 5. Kemudian kita akan tengok apa lagi yang sama. Ada lagi tak yang sama? Tak ada dah kan? 15. Okey, 15. Okey, 15. Ada lagi? Tak ada kan? Okey, jadi kita kena tulis mana yang sama, iaitu adalah 1, 3, 5 dan 15. Okey, soalan dia kata pembahagi sepunya terbesar. Antara 1, 3, 5, 15 mana yang paling besar? 15 kan yang paling besar kan? Okey, oleh itu jawapan dia adalah pembahagi sepunya terbesar dalam kurungan 10530, jawapannya adalah 15. Itu je, simple je. Senang je kan? Doktor? Ya. Yang kita nak kena bagi dengan nombor yang tak ada baki tu nak berapa banyak kali kita kena cari? Sampai habis. Kalau bahagi ni dia kena cari sampai semua dah tulis. Oh, daripada 1 sampai 30 lah? Ya, betul. Kalau 30, 1 hingga 30. Awak kalau 105, awak kena tengok 1 hingga 105. Kalau soalan 70, awak kena cari antara 1 hingga 70. Yang mana boleh bahagi dengan 70 tidak ada berbaki. Itu dia punya cara lah. Kena lihat soalan lah. Kalau 45, kena cari 1 hingga 45. Okey. Bagi semuanya terbesar kan? Ni jawapan dia macam tadi saya tulis, iaitu jawapannya 15 lah. Okey. Tadi pembagi yang ini pula kita kena lihat gandaan. Okey. Gandaan pula. Gandaan adalah kita darab. Okey, gandaan kita gandakan. Jika diberi gandaan 2, 3, cara macam tadi, pertama kita selesaikan satu persatu lah. Kita selesaikan 2, tapi kita bukan buat 2 darab 2, 4 darab 2, 8. Bukan. Dia kena buat contohnya 2 tambah 1 darab 2 dapat 2 kan. 2 darab 2 dapat 4. 3 darab 2 dapat 6. Ada macam gitu. Kalau boleh you tambah. Bukan awak kena buat gandaan 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Bukan. Kebanyakan pelajar dia salah yang itu. Maknanya awak tambah. Contoh 2 tambah 2 dapat 4, 4 tambah 2 dapat 6.
8 tambah lagi 10 dan kalau gandaan ni dia tidak akan ada selesai sehinggalah ke infinity. Okey, jadi cara dia berbeza dengan pembahagi tadi. Okey, langkah kedua bila kita dah senaraikan 2 ni, tak kisah nak senaraikan berapa banyak. Kemudian kita buatkan 3 pula. Contoh 3, 6, 9, 12. Maaf Doktor. Ya. Suara tak berdengar Doktor. Suara saya tak dengar? Dengar tak ya saya? Perlahan, suara perlahan. Oh, suara saya perlahan Okey. Okey, clear tak suara? Dengar tak? Saya dengar elok je. Dekat Dengar. telefon saya tak berapa kuat. Mungkin lain kot. Pakai speaker tak? Lain kali cuba pasang speaker. Saya pun laptop saya ni ada problem sound dia. Saya terpaksa pasang speaker kalau kelas. So saya pakai mic dia ni. Okey. Kalau pakai handphone, pada speaker. Kalau pakai phone dia memang slow. Ya. Awak Ni pakai phone ni. Tak apalah, saya record ni. Nanti you boleh tengok balik video ni. Okey, tak apa. Saya ulang balik. Kalau gandaan, contoh 3, 6, 9, 12, kita pun tak boleh nak gandakan banyak sebab dia akan jadi infinity kan. Sebab itu soalan kalau gandaan, biasa soalan adalah sepunya terkecil. Jadi untuk kes ni, awak akan cari yang mana adalah sama. Contoh kalau kat depan ni 6, 6 je kan? Contoh 6. Contoh yang ni kalau saya nak tambah 15, yang ni 12. Kita buatlah tambah sikit 12 dengan 12. Jadi kita akan senaraikan yang bersilang iaitu 6, 12. Yang ni dah ada 18. Sebab saya tak tulis 18, tak perlulah isi. Oleh kerana kata gandaan sepunya terkecil. So kita lihat yang terkecil antara 6 dengan 12 mana yang paling kecil? Jawapannya 6 kan? Okey, jadi kita akan lihat jawapan dia adalah 6 iaitu yang terkecil. Okey, boleh? Kalau gandaan biasanya soalan lah saya akan buat yang terkecil. Sebab tak logik kalau saya buat yang terbesar, awak nak cari sampai infinity. Tak boleh, terlalu banyak awak nak gandakan. Tapi kalau pembahagi, biasa saya akan buat yang terbesar. Sebab kita akan ada jumpa full stop dia. Okey, boleh kelas? Tak faham boleh tanya? Boleh. Okey. Boleh Doktor. Boleh Doktor, boleh. Okey, ini yang kat depan ni sambungan cara penyelesaian tadilah. Okey, so kita lihat gambar rajak ini. Biasa soalan favorite final, soalan test saya akan buat lah. Okey, yang ini pertama awak kena faham istilah kesatuan, pelengkap dan juga bersilang. Okey, contoh kita lihat pada soalan yang ini Yang pertama, saya lukis balik. Okey, gambar rajah Y bersilang dengan Z. Yang ini senang je sebenarnya. Yang pertama, semua saya terlupa nak tulis Y mana, Z mana. Sama dengan sebelah iaitu yang ini adalah X, Y dan juga Z lah. Soalan dia kata yang bersilang. Tengok bersilang kan, yang bertindih. Yang bertindih adalah yang ini je lah, yang bersilang. Bersilang adalah dia sama, bertindih. Okey, boleh tak? Boleh? Y bersilang dengan Z. Yang ini bersilang. Okey, yang kedua pula. Yang kedua ni, dia ada dua cara tau. Jadi awak kena selesaikan dalam kurungan dulu. Jadi yang pertama, dia kata adalah X. X pelengkap and Z. Kita selesaikan dalam kurungan dulu. Iaitu X pelengkap. X pelengkap ni adalah yang kat luar ni. Yang bukan ada dalam unsur X. Nampak X pelengkap yang bersilang dengan Z. X pelengkap bersilang dengan Z. Unsur Z yang ini. Okey, boleh? Ini baru selesaikan dalam kurungan. Tetapi kena ingat dia ada pula kat belakang dia kesatuan dengan Y. Iaitu yang bersambung dengan Y. Kita combinekan dengan Y. Yang ini pula. Jadi jawapan dia yang inilah. Dia tak faham tak dengan yang ini? So kebanyakan pelajar kadang dia buat lorik pun ada yang salah. Jadi syarat pertama awak kena faham apa itu kesatuan, apa itu bersilang, apa itu pelengkap lah. Okey, boleh? Mana iaitu pertama awak selesaikan dalam kurungan, cara X pelengkap bersilang dengan Z. Yang kedua yang berkesatuan dengan Y, kita combinekan dengan Y. Yang ini kenapa saya tak highlightkan sebab dia tak menepati syarat yang pertama. Kebanyakan pelajar dia dah buat betul yang ni tapi bila kesatuan dengan Y ni yang ni pun dia combinekan. Tak boleh sebab dia kena ikut juga syarat yang pertama ni. Okey. Ni jawapan dia lah. Yang ni sebenarnya disilap ni ini sekarang ada juga nota ni salah, yang ni dia tak ada ni.
Sebab dia tak melengkapi syarat yang kedua. Ni saya highlightkan balik. Tak mudah highlight. Ini. Doktor, kenapa dia Ya. tak boleh laureat kat situ? Sebab dia tak ikut kepada syarat yang pertama. Maksudnya dia tak boleh bersilang dengan zat. Ya, betul. Sebab Ah. pertama dia kata adalah yang bersatu dengan Z. Yang kedua dia bersatu kesatuan dengan Y. Sebab yang pertama ni dia kata X pelengkap yang bersilang dengan Z kan. Yang kedua dia kata tak boleh pula nak contoh ni. Yang kedua dia kata yang bersatu dengan Y. Jadi yang ini sebenarnya yang ini. Saya highlightkan supaya tak confuse. Okey, boleh? Boleh. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita lihat yang P Jika dia beri P iaitu dia kata bersilang dengan Q. Yang bersilang dengan Q yang ini je lah, kan? Yang mana sama dengan Q bersilang. Okey. Yang kedua pula, okey, kita selesaikan dalam kurungan dulu, iaitu pertama kita lihat Q kesatuan R. Okey, yang mana adalah Q kesatuan R, iaitu kalau ikutkan Q pelengkap adalah sini. Saya highlightkan dulu, ini adalah untuk cari Q pelengkap adalah yang ini. Kita kena highlightkan P dengan juga P dan juga Q ni. Tetapi soalan dia kata adalah Q pelengkap kesatuan dengan R. Jadi kita kena padam, mana pemadam? Tak jumpa. Okey, yang ini. Jadi untuk yang ini kita kena padam yang ini. Tak jadi pemadam saya tak jalan. Okey, tak apa. Saya conteng balik. Okey, contoh soalan dia kata sini P, sini Q dan sini R kan? Okey, sebab pertama kita kena buat Q, UR iaitu Q pelengkap adalah yang ini sebenarnya. Tapi dia nak yang kesatuan dengan R saja. Jadi kita highlightkan yang bawah ni je. Okey. Dan ini kita baru selesaikan dalam kurungan yang ini. Kita kena ingat dia ada bersilang dengan P pula. Iaitu P bersilang dengan Q, U, R. Okey, kalau macam ini nak buat yang mana? Yang bersilang. Macam mana kelas? Tak ada. Tak ada? Ya ke tak ada? Betul tak ada? Okey, cuba lihat yang ini Dia kata, okey, Q adalah, Q pelengkap adalah kesatuan dengan R. So, kalau Q yang ini kan, tapi ingat soalan dia kata adalah yang kesatuan dengan R. Bukan dia kata yang bersilang dengan R. Ini saya nak tengok awak. Kalau macam gini, bila saya buat gini adalah Q, saya tulis balik Kalau yang ini, kalau yang saya lukis kat depan ni adalah Q yang bersilang dengan R. Faham tak? Tapi ingat, soalan yang ini adalah yang bersatu dengan R. Bermakna kita kena highlightkan yang ini juga. Boleh tak? Dan soalan dia kata pula yang bersilang. Bila yang bersilang, kita tengok yang bersilang yang ini je kan? Jadi jawapan dia adalah, saya lukis balik. Tak faham boleh tanya kelas. Okey, yang ini. Ini adalah yang bersilang. Maknanya tadi, mula kita selesaikan Q kesatuan dengan R, iaitu Q kesatuan dengan R adalah kita highlightkan atas dengan bawah. Tapi tadi saya test, kalau saya padam yang atas ini, adakah dia Q kesatuan dengan R? Bukan, itu adalah Q bersilang dengan R. Dan bila Q bersatu dengan R, kita highlightkan atas dengan bawah kan tadi kan? Tapi sebab soalan dia kata adalah yang bersilang dengan P. Oleh itu kita highlightkan P ni saja. Ya, jawapan dia yang inilah. Ada yang tak faham tak yang ini? Kalau tak faham boleh tanya, saya akan terangkan balik. Tak faham doktor. Tak faham, okey. Terus saya tak faham. Okay, saya tak faham, okey saya lukis balik. Tengok yang pertama. Kena lukis dulu.
P, ini adalah Q dan ini adalah R. Okey, soalan saya cakap kena selesaikan dalam kurungan dulu kan. Okey, yang pertama adalah Q kesatuan R. Okey, untuk Q, yang mana Q pelengkap? Mestilah yang bukan Q kan, iaitu kita highlightkan untuk yang di luar Q ni, kita highlightkan dia. Dan dia kata kesatuan dengan R, maknanya kita tambah je lah dengan R ni. So kita kekalkan. Tetapi kalau soalan dia kata Q yang bersilang dengan R, kita kena padam yang atas ni. Tapi soalan dia kata kesatuan dengan R, kita kekalkan yang ini. Okey, kita baru siap dengan kurungan. Kita kena ingat soalan dia adalah P bersilang dengan Q kesatuan R. Okey, kita kena lihat yang bersilang dengan P pula syarat dia. Yang bersilang dengan P, yang bertindan dengan P yang ini je lah. Yang ni bertindan tak? Tak kan? Jadi yang bersilang dengan P, yang ini bersilang dengan P adalah yang ini je. Jadi kita highlightkan yang ini je. Yang bawah ni kita kena padam. Sebab dia kata adalah bersilang. Tapi kalau soalan dia kata P kesatuan QUR, maka jawapan ni yang ini kekal. Tapi sebab dia kata bersilang, yang mana bertindih sahaja. Iaitu bertindih yang ini je lah. P bertindih dengan yang ini. Jadi yang bawah ni kita kena padam. Saya punya memadam tak berfungsi, kejap berfungsi, kejap tak boleh nak padam. Ni boleh padam pula. Okey, jadi kita padam yang ini sebab dia syarat dia mestilah Q kesatuan dengan R kurungan tu yang bersilang dengan P. Ini cara dia. Okey, faham tak? Faham. Okey, yang lain faham Faham okay. tak? Okay, good. Okay. Kemudian, okay, so lagi satu. Okay, ini adalah soalan untuk latihan terakhir lah untuk topik set, di mana kalau soalannya adalah soalan famous, student suka jawab. Awak nampak macam susah, tapi soalannya dah senang dan ini biasanya markah dalam 10 hingga 12 markah. Pelajar suka sangat jawab sebab senang nak skor. Tapi you kena faham, kalau awak salah buat maka salahlah semua. Okey, kalau keluar soalan macam ini, langkah pertama adalah awak kena lukis dulu. Bila awak lukis, awak akan dapat jawapannya. Okey, saya tunjukkan step by step. Okey, soalan dia memang nampak panjang tapi awak kena tengok angka saja. Dia kata, okey, pelajar UTHM, total pelajar UTHM adalah seramai 1000 orang. Di mana 450 mahasiswa membaca berita harian. So kita kena tulis berita harian yang membaca 450. 300 membaca utusan Malaysia. Utusan Malaysia membaca 300 orang, manakala 150 mahasiswa membaca kedua-duanya, iaitu berita harian campur dengan utusan Malaysia, total 150 orang. So bila dia dapat angka macam ini, dia akan mudahkan kejawab lah. Okey, sebelum tengok soalan yang panjang lebar ni, kita lukis dulu. So kat sini kita akan ada dua item lah, iaitu berita harian dengan utusan Malaysia. Bermakna awak kena lukis dua, 1, 2. Okey, kat sini saya buat berita harian, kat sini saya buat utusan Malaysia. Langkah yang pertama, awak kena lihat yang mana baca kedua-duanya dulu. Kita akan lihat yang tambah, yang baca kedua-duanya dulu. Okey, dia kata berita harian dengan utusan Malaysia yang baca kedua-duanya adalah 150. Jadi yang ini dia baca kedua-dua kan? So kita kena buat yang bertindih. Kita letak 150 kat sini. Okey, faham kenapa saya letak kat tengah? Sebab dia kata baca kedua-duanya bertindih. Cara yang kedua, kita kena tengok utusan Malaysia total dia yang membaca adalah 300 orang. Tetapi kita kena ingat 300 ini adalah yang termasuk yang baca kedua-duanya. Jadi letak kat sini adalah 300 tolak dengan 150 dapat 150. Jadi yang membaca berita utusan Malaysia saja adalah 150. Jangan terus letak 300 dekat sini sebab memang dia cakap utusan Malaysia 300 orang pelajar tetapi dia adalah termasuk yang baca kedua-duanya je. Okey, yang kedua kita buat berita harian pula. Berita harian yang membaca berita harian adalah 450. Okey, jangan letak 450 dekat sini, kita kena tolak dulu dengan 150.
dapat 300. 300 ni baru letak dekat dalam rajah ni. 300. Okey, boleh? Bila dah dapat gambar rajahnya ni, gambar rajah ni kalau final saya bagi 2 markah Okey. So barulah dia kata berapa bilangan mahasiswa yang membaca berita harian saja. Tengok berita harian. Yang membaca berita harian sahaja. Jadi yang baca berita harian adalah 300 orang. Jawapannya 300. Soalan kedua, sekurang-kurangnya satu jenis surat khabar. Bermakna dia boleh baca satu surat khabar, 2 ataupun lebih. Jadi kita tengok yang baca satu dulu adalah 300 orang pelajar tambah 150 tambah yang baca kedua-duanya 150. Jawapan dia akan jadi 600 orang pelajar. Nampak Sekurang-kurangnya satu jenis surat khabar, kadang-kadang pelajar dia buat yang baca satu surat khabar je, padahal dia kata sekurang-kurangnya. Bermakna dia boleh baca satu ataupun lebih surat khabar. Okey? Boleh tak yang ni? Faham tak? Faham Okey, so yang ini adalah jika diberi 2 item. Soalan seterusnya saya nak bagi yang kalau melibatkan lebih daripada 2 item. So cara yang sama, di mana yang ini kita lukis dulu. Okey, dekat yang ini kita kena lihat ada berapa item lah. Iaitu yang pertama dia ada matematik, sains kom, perniagaan. So kita kena ada 3. Math, sains kom, perniagaan. So saya lukis 3. Iaitu ini adalah maths, ini sains kom dan ini adalah perniagaan. Okey. So cara pertama awak kena lihat yang kalau ada 3 subjek, awak kena tengok yang mana daftar ketiga-tiga subjek. So kita tengok yang bawah sekali. Dia kata 14 orang mendaftar ketiga-tiga matematik, sains dan perniagaan. Jadi 14 ni kita kena letak yang bertindan antara 3. Saya letak kat sini 14. Okey, yang ni dah selesai. Kemudian kita buat yang bawah pula, 22 orang mendaftar sains komputer dan perniagaan. Sains komputer dengan perniagaan dia kata 22 tetapi termasuklah 14. Okey. Sains komputer dan perniagaan 22. Tapi kat sini ada 14 kan? Jadi 22 tolak 14. Awak akan dapat 8 kan? 8 yang awak akan letak dekat sini. Sains komputer dan perniagaan jumlah yang sebenar yang 2 subjek adalah 8 orang. Okey, ni dah selesai. Yang ketiga, 26 mendaftar Mathematics dan Sains Komputer. Math dengan Sains Komputer adalah 26 orang. Tetapi kena lihat dekat sini ada 14. Jadi kita tolak dengan 14, awak akan dapat 12. Jadi 12 ni yang mendaftar Maths dan Sains Komputer. Ni 26, telah 26. Okey, tak faham boleh terus tanya. Kemudian dia kata yang mendaftar matematik dan perniagaan adalah 28 orang. Tapi kita kena lihat dekat sini dah ada 14. Yang mana berjumpa, bertindan apa-apa kita kena tolak. Jadi maths dengan perniagaan patutnya 28. Kita kena tolak dengan 14. Jadi jawapannya adalah 14. 14 ni kita akan letak kat sini. Maths dan perniagaan jumlah dia adalah 14. Okey, boleh tak? Boleh kelas? Boleh. Okey. Kemudian kita lihat pula yang seterusnya, baru bila kita dah lihat 3 subjek, 2 subjek kita lihat 1 subjek. 58 orang yang mendaftar perniagaan. So dia kata perniagaan ni patutnya 58 orang je. Jadi 58 ni, 58 awak kena tolak yang mana dia cover ni. Itu tolak dengan 14. Tolak lagi dengan 14, tolak lagi dengan 8. Berapa Tolong tolakkan dengan kalkulator, saya tak ada kalkulator lah. Tolong 50. Siapa ada kalkulator? Berapa? 22. Okey, jadi jawapannya 22. 22 dekat sini. Okey. Okey, kemudian dia kata sains komputer 94 orang. Okey, sains komputer ni patutnya 94. Jadi 94 tolakkan dengan 12. Tolakkan dengan 14. Tolakkan dengan 8. Tolakkan dengan ni. Dapat berapa? 60. 60 Okey. 60 kita letak kat sini. Okey, air sekali matematik. Patutnya matematik 64 orang. Jadi 64 tolakkan dengan 12, tolak dengan 14, tolak dengan 14. Dapat berapa yang ni? 24. Okey, 24.
Bila dah selesaikan macam gini, barulah awak boleh buat awak punya soalan. Sekejap saya turun bawah. Okey, soalan dia kata, tentukan, saya kecilkan sikit supaya dapat tengok yang gambar raja ni. Tentukan bilangan pelajar yang tidak mendaftar ketiga-tiga mata pelajaran. Okey, jika diberi macam gini, maksudnya awak kena tambah semua yang ada di dalam bulat. Okey, yang tentukan bilangan pelajar yang tidak mendaftar, tidak mendaftar. Jadi cara dia adalah mana? Awak kena tambah ke semua yang ada di dalam ini, iaitu awak kena tambah ni semua, iaitu 24, saya tukarkan 24 tambah 12 tambah 14 tambah 14 tambah 22 tambah 8 tambah 60. Dapat berapa? Tolong tambah semua yang ada dekat, tolong tambah yang semua ada dalam ni. 154. Okey, dapat 154. Ini maksudnya 154 ni adalah pelajar yang daftar 1 ke 2 ke 3 subjek. Tapi soalan dia kata, cari yang tidak mendaftar ketiga-tiga subjek. Okey, jadi tadi awak dapat 154 kan? Okey, 154. Tengok soalan. Pelajar asal adalah laptop saya ni jangan. Okey. Pelajar asal adalah 260. Nampak soalan dia kata pelajar asal adalah 260. Jadi 260 tolak dengan 154. 260 tolak 154 dapat berapa kelas? 106. Berapa? 106. 106. Oleh itu jawapan yang tidak mendaftar ketiga-tiga subjek adalah 260 tolak 154, dapat jawapannya 106. Ini cara penyelesaian dia lah. Faham ini? Okey, kemudian dia kata soalan yang kedua, tentukan bilangan pelajar yang hanya mendaftar subjek sains komputer saja. Jadi bila dia kata sains komputer saja, awak kena tengok balik gambar rajah yang awak dah lukis. Sains komputer. Okey, kalau ini saya nak tanya, berapa orang yang daftar sains komputer je? 60 ke doktor? Ya, betul. Jawapannya adalah 60. Yang mendaftar sains komputer saja. Ini jawapannya 60. That's why langkah pertama awak kena lukis dulu baru awak tahu jalan penyelesaian dia kan. Okey, jadi yang B ni jawapan dia adalah 60 orang pelajar saja. Okey? Ini cara penyelesaian dia lah. Okey, boleh tak? Faham tak kelas? Tak faham boleh tanya terus. Doktor, dia kena mula daripada bawah lah kan? Betul. Awak kena mula yang daftar yang kalau ada 3 subjek, ya awak kena mula daftar 3 subjek. Kalau ada 4 subjek, awak kena mula daftar 4 subjek. Kemudian barulah ikut 3 subjek, 2 subjek, 1 subjek. So kita kena tolak-tolak kan? Kita kena tengok yang mana paling bertindan. Okey? Okey, so kita tengok contoh yang terakhir lah. Okey, contoh yang terakhir sama je. Pertama ni kita kena lihat ada berapa kita nak lukis bulat nanti, iaitu bio, fizik, math. So saya terus lukislah bio, fizik dan juga math. Okey, bio, fizik, tak jadi nanti saya punya bulat. Bio, fizik, maths. Okey. Macam saya cakap tadi, kalau ada 3, awak kena lihat yang mana daftar ketiga-tiga subjek. So dia kata 3 pelajar mengambil ketiga-tiga kertas. So kita letaklah 3 dekat sini. So saya letak 3 kat sini. Okey. Kemudian baru kita naik kepada 2 subjek, iaitu dia kata yang kedua adalah dia kata 17 orang pelajar mengambil fizik dengan matematik. Jadi fizik dengan math patutnya 17 orang, tapi dah ada 3 kat sini kan. Tolak 3 jadi total 14, kat sini 14.
Okey, yang ketiga pula 10 pelajar mengambil bio dengan fizik. Okey, fizik dengan bio dengan fizik patutnya 10 orang tapi tolak dengan 3 ni. Tinggal 7. So kita dah 7 kat sini. Kemudian 8 pelajar mengambil bio dengan maths. 8 orang pelajar Jadi 8 tolakkan dengan jumlah 3 kat sini. Dapat jawapannya 5. Okey, kemudian baru kita selesaikan yang ambil satu-satu subjek, iaitu pertama 30 orang pelajar mengambil matematik. Matematik ni patutnya 30 tapi kita kena tolak dengan yang ada kat tepi ni. Tolak 5, tolak 3, tolak 14. Dapat berapa kelas? Buat dapat apa? 8 8 kat sini. Okey, untuk fizik pula yang mengambil patutnya 28 orang. Tapi kita kena tolak dengan 7, tolak 3, tolak 14. Dapat berapa? 14 4. 4. Okey, 4. Bio patutnya 21 orang. Tapi kita tinggal 6. Kita tahu dah tu kan. So, bila dah lengkap macam gini, baru boleh jawab soalan kat bawah ni. Okey. Berapakah bilangan pelajar yang mengambil sekurang-kurangnya sekejap, saya turunkan bawah hilang pula. Okey, boleh nampak. Berapakah bilangan pelajar yang mengambil sekurang-kurangnya satu kertas? Macam saya cakap tadi, bila soalan dia kata sekurang-kurangnya bermakna dia boleh ambil 1, 2 ataupun lebih. Untuk yang A ni, iaitu dia ambil satu kertas, iaitu sama ada 5 tambah 3 tambah 14. Yang dia ambil satu kertas, kita boleh tambah pula yang ambil 2 kertas. Kan? Dan juga lebih. 7, 5, 3, 14 tambah 7, tambah 6, tambah 4, tambah 8. Dapat berapa? Kita kena tambah semualah. Dia ambil 1 hingga lebih. 47. 47. Okey, 47. Jadi 47 orang pelajar mengambil sekurang-kurangnya satu kertas. Yang kedua, tidak mengambil sebarang kertas. Okey, 47 ni awak dah kira kan? Yang ambil ketiga kertas, jadi tak perlu nak kira lagi. Kena tengok jumlah asal adalah 60 orang patutnya. 60 orang patutnya yang 60. Tetapi yang patutnya 60. Okey, sepatutnya adalah 60. 60 dia. Patutnya 60 orang pelajar, tetapi yang mengambil sebarang kertas adalah 47. Jadi 60 tolak 47 dapat berapa? 13. Jadi tidak mengambil sebarang kertas adalah 13 orang. Okey, A dah selesai, B dah, kita buat yang C. Mengambil fizik tetapi tidak biologi atau matematik. Kita lihat fizik yang mana? Fizik yang dekat, fizik saya yang mana, atas ke bawah? Fizik yang ini, 4 orang ya. Dia mengambil fizik tapi tidak biologi dan tidak mat. Dia tak boleh ambil paper lain selain daripada fizik. Jadi untuk C ni, jawapan dia adalah 4. Untuk C, jawapan dia adalah 4. Ini dia dah tulis kan. Okey, untuk D pula. Mengambil satu kertas sahaja. Jadi awak kena lihat yang ambil satu kertas sahaja. Iaitu dia ambil fizik sahaja, ataupun dia ambil bio sahaja, ataupun dia ambil mat. Iaitu awak kena highlightkan yang ini. Iaitu dia ambil bio satu kertas je, fizik satu kertas dan mat satu kertas. Iaitu 6 tambah 4 tambah 8. Jawapan dia adalah 18. Jadi untuk D ni 18. Jawapan dia adalah 18. Iaitu dia hanya mengambil satu kertas saja. Yang ini adalah 18. D adalah 18. Okey, E. Mengambil biologi dan matematik sahaja. Awak lihat yang mana mat dengan bio yang bertindan. Saya kecilkan lagi. Okey, mat dengan bio yang bertindan yang mana kelas? 5 ni kan? Betul tak?
Dia kata yang ambil bio dengan mat. Jawapannya adalah 5. Okey, jadi yang untuk E ni adalah 5. Dan I sekali yang mengambil 2 kertas sahaja. Okey, tengok yang mengambil 2 kertas. Yang mengambil 2 kertas adalah yang bersilang 2 kertas iaitu 5, 7 dengan 14. Okey, untuk F adalah iaitu 7, 5 dan juga 14. Nah, 3 ni tak sebab dia ambil ketiga-tiga. Dapat berapa? 26. 36. 2. Okey, jadi 26. Okey. Jadi jawapan untuk F adalah 26. That's why awak kena lukis dulu gambar rajah baru awak boleh selesaikan ke semua soalan. Okey, boleh? Boleh? Okey, so kalau tak ada nak tanya, itu sajalah yang awak kena soalan. Ada soalan lagi tak nak tanya untuk yang topik yang ini? Saya rasa semua macam dah okey kan? Ada soalan tak nak tanya? Semua boleh